Soalan 1. Based on scenario in figure 1, prepare a proposal report which include item below. A. Specify the problem. Write down the introduction of the system. Proposal report to develop a system to calculate the current price of goods and service after the implementation of government service tax 6% GST. Soalan B. Analyze the problem. IPO charts. Input the item code, item label and item price. Process, calculate item price after tax, item price after GST and different price. Dalam kira dia untuk item price after tax sama dengan item price darab tax tambah item price. Untuk item price after GST sama dengan GST tambah item price. Untuk different price sama dengan item price after GST tolak item price after tax. Untuk item label Z, stack dia 0.0. Item label S sama dengan tax 0.05. Item label P tax sama dengan 0.10. Output dia item code, item label, item price after tax, item price after GST and different price. Assalamualaikum, saya Nur Izzati Syafiqah. Saya akan terangkan bahagian algoritma dan juga bahagian pseudocode. Untuk algoritma, kita menggunakan step. Bagi pseudocode pula, kita menggunakan perkataan start dan diakhiri dengan perkataan end. Okey, untuk algoritma, step pertama, input item code, item label dan juga item price. Step kedua, if item label sama dengan Z, tax sama dengan 0.0. If item label sama dengan S, tax sama dengan 0.05. Manakala if item label sama dengan P, tax 0.10. Untuk step ketiga, if the item label false, repeat the step 2. If true, go to the next step. Untuk step keempat, calculate the item price after tax, item price after GST, different price. Untuk step kelima, item price after tax sama dengan item price darab tax tambah item price. Step keenam, item price after GST sama dengan GST tambah item price. Untuk step ketujuh, different price sama dengan item price after GST tolak item price after tax. Dan untuk step terakhir iaitu step ke-8, display item code, item label, item price after tax, item price after GST and different price. So, untuk pseudocode adalah sama sahaja. Yang berbeza adalah perkataan step dan juga start. Untuk pseudocode kita menggunakan perkataan start dan diakhiri dengan perkataan end. Langkah dia adalah sama sahaja. Untuk flowchart, Afrina akan terangkan. Terima kasih Izzati. Baik, saya Afrina dan saya akan sambung menerangkan berkaitan cara membina flowchart dalam Raptor. So, saya terpaksa potong gambar Raptor itu tersebut kepada 3 bahagian kerana flowchart Raptor tersebut agak panjang. Tapi saya akan explain satu-satu satu-satu gambar apa yang ada dalam gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga. So sekarang pada gambar pertama, seperti biasa kita akan mulakan dengan start. Flowchart hampir sama dengan pseudocode. Di mana dia akan bermula dengan start dan berakhir dengan end. So sekarang selepas kita start, kita akan minta input item code, di mana kita meminta user untuk memasukkan item code. Kemudian loop. Tapi loop saya akan terangkan pada gambar yang ketiga kerana loop
untuk berlakunya loop kena ada condition ataupun gambar rajah bentuk diamond. Dan condition tersebut berada di bawah sekali pada gambar ketiga. So saya akan skip saja yang tu. Okey, kemudian input item label, di mana kita akan meminta user untuk masukkan item label. So sekarang adalah selection structure. Jika item label adalah P, dia akan mulakan proses. Jika tidak, dia pergi ke condition yang kedua. Yang item label P tu condition pertama. So condition kedua, adakah ia item label S sama dengan S? Jika ya, dia akan mulakan proses. Jika tidak, dia pergi ke condition ketiga, iaitu item label Z. Adakah item label sama dengan Z? Jika ya, dia akan mulakan proses. Jika tidak, dia akan keluarkan output invalid item label. Baik, sekarang kita pergi ke gambar yang kedua. Di mana gambar yang kedua ni terdapat semua proses dalam item label Z, item label S dan item label P. Cumanya proses dalam setiap item label tersebut adalah sama, sebab kita sekarang nak cari benda yang sama untuk kita nak cari output yang sama. So proses dia pun mestilah sama. Sekarang baik, tak apa, bolehkan lagi. Proses dia akan bermula dengan enter item price, bermakna dia akan minta user untuk masukkan item price. Kemudian itu input. Kemudian barulah proses, di mana dia akan kira item price after tax. Untuk kira item price after tax, dia akan guna formula dalam kurungan item price darab 0.1 tutup kurungan. Lepas tu tambah item price. So kenapa kita guna 0.1 darab 0.1? Kerana soalan yang telah diberikan menggunakan 10%. So bila 10% kita tukar kepada perpuluhan. Sebab sistem atau komputer tak boleh recognize peratusan. Dia hanya boleh recognize perpuluhan. So kita guna 0.1, 0.8, 0.5, semua macam itulah. Baik, kemudian selepas itu dia akan mulakan proses untuk kira GST, di mana untuk kira GST dia akan mula dengan item price darab 0.06. So kenapa 0.06? Kan GST 6%. So bila nak tukar kepada perpuluhan, dia akan berubah menjadi 0.06. Okay. Kemudian item price after GST, kita akan buat proses item price. Kita akan kira item price after GST. Untuk kira item price after GST, kita kena guna formula GST tambah item price. Okay. Dan yang terakhir, proses yang terakhir, kita akan kira different price, di mana formula untuk kira different price adalah item price after GST tolak dengan item price. Selepas itu, kita akan keluarkan output. Output yang akan dikeluarkan adalah the price after the tax, the price after GST, dan the price difference between before and after 6% GST. So, itulah proses-proses yang perlu kita lakukan. Proses-proses yang kita perlu lakukan. Kemudian, sekarang
kita akan terus ke gambar ketiga, di mana gambar ketiga kalau anda boleh lihat, item label sama dengan P, or item label sama dengan Z, or item label sama dengan S, dia dekat dalam gambar Raja Diamond. So bermakna itu adalah kita punya loop structure yang saya bagi tahu dekat atas sebentar tadi pada gambar pertama. So jika item label sama dengan P, ataupun item label sama dengan Z, ataupun item label sama dengan S, dia akan N. Tapi jika item label dia bukan antara tiga-tiga tu, maknanya item label dia bukan P, bukan Z, bukan S, dia akan minta kita dia akan kembali ke input item code, di mana dia akan minta kita semula item label sebab macam itulah. So contoh macam kalau awak masukkan item label dia A, dia akan suruh kita masukkan balik item label dia. Selagi tak dapat item label P, Z dan S, dia akan loop and loop. So daripada soalan, that's all for yang diberikan. Kita dapat membangunkan sistem yang bukan saja dapat mengira harga baharu bagi barangan dan perkhidmatan selepas GST, tetapi kita juga dapat menggabungkan label cukai khusus bagi setiap kategori, seperti Z sama dengan 0%, S sama dengan 5%, P sama dengan 10%. So daripada input, daripada IPO chart, pseudocode, algorithm dan flowchart, kita dapat menyediakan output jadual yang jelas dan membantu membangunkan sistem yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan penyesuaian struktur harga yang cekap kepada GST 6%. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.